yang tak tawan halal tuan kadang-kadang kan. Pihak tawan halal tak apa ni hak tawan halal pun kita takut juga tuan. Kadang nak berjaga sampai tengah-tengah malam kan mengaji. Kan. Dulu cerita Ustaz saya pernah cerita bukan arak tapi daging bab satu tu. Daging bab satu. Dia balik dia mengaji di overseas, dia kata balik mai rupa-rupanya masa duduk di overseas dia kata hak tu makan pun bukan ada hak lain. Balik mai duk cari hak tu juga. Bila cari hak tu orang kata tak boleh, haram. Kata aku makan banyak ni buat macam mana? Kan aku dah makan ni sampai tak sanggar dah. Kawan dia kata hang kena samak ah. Nak samak lagu mana? Hang kena telan ayat apa nama ayat kelebok 6 kali, hang kena telan ayat telan sekali. Petua yang terima yang bagi petua tu pun. Lepas tu di bawah tu dia kata pula, bayangkan dia kata seorang kawan lain pula main tambah. Bukan saja kena samak dalam tu. Tempat keluar pun hang kena samak juga. Bayangkan tu kacau. Kan dia kata lepas tu ada juga orang sebut yang diharamkan disebut lahmul khinzir, daging babi, tulang tak apa. Tu orang pandai lebih tuan-tuan. Okey, Abu Lai kata awasi kamu dari minum arak itu kerana dia mengandungi 10 bahaya. Satu, peminumnya seperti orang gila dan menjadi tertawaan anak-anak kecil dan tercela di kalangan orang-orang yang berakal. Kita tengok malam anak bapa keluarga 69 malam lah. Keluarga 69 jalan buat herok lagu tu ya. Orang gila jadi seperti orang gila dan menjadi tertawaan anak-anak kecil. Bila jadi macam orang gila, budak-budak pun tengok gelak ya. Dan tercela di kalangan orang-orang berakal. Ibnu Abu Dunya berkata, saya melihat orang mabuk di jalan di Baghdad. Dia tengok di Baghdad satu orang gila tengah jalan dan dia kencing. Lepas dia kencing tu, dia mabuk, dia kencing, lalu dia mengusap air kencing itu ke mukanya. Ambil air kencing sapu di muka. Dia kemudian baca pula, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baca doa yang ambil wuduk tu. Tuan-tuan, ini berlaku di Iraq satu ketika dulu. Juga ada orang mabuk dan muntah-muntah di tengah jalan sehingga datang anjing menjilat mulut dan janggutnya, dan dia berkata kepada anjing tu, ya sayyidi, jangan kotorkan sapu tangan. Anjing mai, tak apalah kita kata mazhab lain anjing dia tak diharamkan, tak haram anjing kan. Tapi sampai menjilat mulut ni tuan-tuan, Allahu Akbar lah. Tu satu kata Ibnu Abu Laisi. Yang kedua, arak itu memboroskan harta dan merosakkan akal. Sebagaimana kata Umar Al-Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jelaskan pendapatmu mengenai khamar. Sayyidina Umar tanya dekat Nabi tentang arak ni. Jawab Nabi, sebab nyata yang ada pada arak itu menghabiskan harta dan merosakkan akal. Dia menghabiskan harta dan merosakkan akal. Walaupun arak ni boleh minum seorang-seorang, kan, dia boleh minum seorang-seorang, tak dia, tapi berjudi tak boleh minum seorang-seorang. Dia kena ada geng. Kan, dia kena geng. Judi seorang-seorang boleh tak? Dalam internet. Dalam internet pun tak minum seorang-seorang kan, mesti ada geng lah. Tuan-tuan, dia tak judi, dia berjudi dengan orang luar negara. Arak boleh minum seorang-seorang, tapi Nabi kata bila minum seorang-seorang pun yang pastinya duit habis, akal rosak. Siapa yang Allah Ta'ala marah akal rosak? Sebab antara maslahah diutuskan di Islam ini antara nak jaga akal, tuan-tuan, nak menjaga akal. Sebab itulah diharamkan segala-galanya yang merosakkan akal itu. Yang ketiga, minum khamar, dia kata menyebabkan permusuhan di antara kawan-kawan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'u fil khamri wal maisir. Arak dan judi itu sesungguhnya tujuannya syaitan akan membangkitkan permusuhan di antara kamu yang ada dekat khamar dan arak tu. Berkelahi tuan-tuan, memang hari dua baiklah kan, tapi memang berkelahi lah. Dia berhujah pula lepas tak berkelahi, dia kata tak main judi pun berkelahi, tak minum arak pun berkelahi kan, kehlai pun berkelahi. Orang cerdik kan, orang cerdik. Itulah alasannya tuan-tuan. Peminumnya terhalang dari zikrullah dan salat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Betul, minum arak jauh, waktu mabuk tu dia tak ada langsung ingat dekat Allah, bahkan tak semayang. Minum khamar mendorong untuk berzina. Yang kelima, yang keenam, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, minum khamar itu mendorong untuk berzina sebab kemungkinan ia menceraikan isterinya tanpa sedar. Kan? Memang dia kata bini dia, tapi kadang-kadang waktu mabuk tu dia dah menceraikan isterinya. 3 benda yang tak boleh nak main-main. Jadi walaupun main-main, antaranya ialah ni, talak, nikah, talak, satu lagi apa? Tak boleh main-main. Artinya kalau buat main-main pun jadi. Contohnya saya ada anak perempuan duduk ni, dan anak perempuan saya kawan untuk ni, aku nak nikah hang anak aku ni, saya wali, aku nak nikah hang anak aku ni, ada saksi, jadi sah jadi tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang dengan main-main lah. Kalau talak pun sama. Satu lagi mengaku kafir pun, mengaku kufur pun, jaga tuan-tuan, dengan benda-benda yang tak boleh dimain-mainkan. Termasuklah ketika menyebut dalam waktu mabuk. Waktu mabuk tuan-tuan. Sebab tu dia kata minum khamar mendorong untuk berzina sebab kemungkinan ia menceraikan isterinya tanpa sedar. Yang keenam, ia pembuka segala kejahatan sebab jika mabuk mudah berbuat segala maksiat. Punca maksiatnya adalah, atau punca rusaknya adalah arak tuan-tuan. Mengganggu malaikat, itu dia yang ketujuh. Mengganggu malaikat yang menjaganya kerana memasukkan masuk ke majlis fasik dan adanya bau busuk. Kata Abu Lays ni tuan-tuan, pengarang apa nama, kalau tuan-tuan